Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada seminar Kebangsaan Pendidikan Negara, hari ini saya akan membentangkan satu tajuk kertas konsep iaitu Strategi Pengurusan Perubahan yang Sistematik untuk Organisasi Pendidikan. Saya Muhammad Zulfazli bin Muhammad Rashid dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengenalan bagi kertas konsep ini ialah saya mulakan dengan menerajui perubahan adalah satu usaha dalam meningkatkan keupayaan seorang pemimpin dalam sesuatu organisasi ke arah yang lebih mantap dan berkualiti. Elemen pengurus perubahan telah dikenal pasti sebagai ejen perubahan yang utama menurut kota dan rakannya, dan juga merupakan faktor penyumbang kepada kejayaan melaksanaan strategi perubahan dalam sekolah menurut Nur Syidah. Dan dimensi strategi perubahan merupakan dimensi pengurusan perubahan yang paling tinggi, menjelaskan bahawa pemimpin sekolah mempunyai visi jangka panjang yang disatukan dengan memahami aktiviti yang berlaku setiap hari bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Isu-isu yang timbul berkaitan perubahan memerlukan penyelesaian, antaranya yang berkaitan dengan strategi untuk perubahan yang hendak dilakukan, kekangan-kekangan yang perlu dihadapi, gelagat pemimpin organisasi, perubahan dalam pengurusan dan struktur organisasi, perancangan perubahan, serta matlamat yang hendak dicapai. Tujuan kertas konsep. Kertas konsep ini bertujuan membincangkan dengan lebih terperinci untuk mengenal pasti kesan strategi pengurusan perubahan yang sistematik untuk organisasi pendidikan. Teruskan dengan teori bagi kertas konsep ini. Teori ini saya perkenalkan iaitu teori Kurt Lewin 1947. Teori Kurt Lewin dimulakan dengan proses pencairan yang berlaku apabila wujudnya kesedaran terhadap keadaan semasa, struktur pembentukan tugas yang tidak memuaskan dan teknologi yang tidak berkesan, kemahiran atau sikap kekitangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, dan juga pengurusan prestasi serta semangat kerja yang terlalu rendah, maka keadaan ini mendorong ke arah pencairan semula bagi keadaan yang sedia ada. Tanpa proses pencairan, perubahan tidak akan berlaku. Seterusnya, proses peralihan. Peralihan berlaku apabila sesuatu program atau rancangan dilaksanakan bagi menggerakkan organisasi atau kaki tangan ke arah yang lebih baik. Pada peringkat ini berlaku perubahan seperti pembentukan gelagat, sikap, struktur yang baru dan lebih baik, atau berlakunya perubahan dan pembangunan organisasi secara keseluruhan. Untuk pembekuan semula bagi teori Kurt Lewin ini, seterusnya apabila perubahan telah berlaku, tingkah laku dan hala tuju terhasil, pembentukan sikap dan struktur baru hendaklah dibekukan dan dijadikan sebagai satu amalan bagi kehidupan baru bagi organisasi ini. Dalam proses pembekuan, agar lebih bermakna organisasi akan berada pada titik keseimbangan yang baru. Pada peringkat ini, keberkesanan perubahan akan diberi penilaian dan juga peningkatan dari semasa ke semasa. Model yang digunakan dalam kertas konsep ini ialah model 8 langkah John Kotter 1965. Model ini terdapat 3 fasa utama, iaitu mewujudkan iklim untuk berubah, kedua, melibat dan mengupayakan seluruh sekolah, dan yang terakhir, melaksana dan melestarikan perubahan. Langkah pertama dalam fasa pertama ialah mencipta keperluan, langkah kedua membentuk pakatan yang kuat, dan langkah ketiga mencipta visi perubahan. Bagi fasa kedua, langkah keempat ialah menyampai visi melalui komunikasi, langkah kelima menghapuskan halangan, dan langkah keenam membentuk sasaran jangka pendek.
Bagi fasa ketiga, langkah ketujuh ialah terus bina perubahan dan mengukuhkan perubahan dalam budaya. Dapatan dan perbincangan kertas konsep. Dapatan kajian lepas daripada Koprolu dan rakannya pada tahun 2017, hasil dapatan dalam bentuk data kualitatif terhadap 5 pengurus dan 12 pensyarah, penyelidik dapat mengenal pasti persepsi dalam menilai strategi pengurusan perubahan bagi sekolah persediaan ke atas peserta yang dikaji. Ini dapat diimplementasikan bahawa setiap pengurusan perubahan memerlukan strategi dalam melaksanakan perubahan yang berlaku. Di sini saya petik satu temu bual yang telah dibuat. Perubahan strategi pengurusan pengurus sekolah persediaan membenarkan pengurus membentuk sistem pengurusan mereka secara terperinci, menetapkan sasaran secara teratur, mengembangkan program dan melaksanakan program-program tersebut mempunyai refleksi positif terhadap perkembangan pelajar. Manakala, kaki tangan kami telah belajar bagaimana bekerjasama dengan orang yang tidak dikenali, struktur dasar dan pendekatan akademik dan bekerjasama untuk meningkatkan dan saling memberi pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Hasil kajian lepas daripada Queen dan rakan-rakan. Ini menunjukkan proses kolaborasi yang produktif dan memperkaya strategik pengurusan yang mempunyai banyak kejayaan yang positif. Perbincangan yang dapat dibuat ialah dapat dinyatakan bahawa pengurusan perubahan adalah mereka yang mengemukakan isu baharu, adanya hala tuju atau penemuan yang baharu yang menghasilkan tujuan yang sesuai untuk inovasi, memudahkan penerapan variasi prosedur dan menilai hasil evolusi. Pengurusan perubahan tidak memberi tumpuan kepada apa yang akan berubah semata-mata, tetapi juga tentang penyelesaian yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kejayaan dalam pelaksanaan sesuatu projek dengan menangani aspek perubahan manusia. Berdasarkan kajian Naharawi dan rakan, individu yang terlibat dalam organisasi pendidikan perlu sentiasa bersedia dan bersikap terbuka terhadap perubahan. Pemimpin pula perlu sentiasa berusaha menambah baik sistem sedia ada agar sentiasa relevan dengan pembaharuan yang berlaku. Menurut Ronquillo, gaya kepimpinan pemimpin yang lapuk dan ketinggalan zaman sudah tidak menepati pembelajaran abad ke-21, bahkan perlu diubah kepada gaya kepimpinan yang lebih strategik, inovatif dan bersikap futuristik. Dalam mengkaji elemen untuk pengurusan perubahan, strategi yang digunakan oleh pemimpin adalah salah satu faktor yang menjadi pemacu utama kepada perubahan. Isu-isu yang berkaitan di Malaysia. Kecerdasan emosi pengurus perubahan. Terdapat pengurus perubahan yang tidak dapat mengawal emosi dalam membuat sesuatu tindakan. Ada pengurus perubahan inginkan perubahan ini dilaksanakan serta-merta dan wajib keseluruhan organisasi mengadaptasi perubahan ini secara telus. Yang kedua ialah strategi pengurusan perubahan. Terdapat pengetua guru besar yang hanya fokus pada aktiviti semasa sahaja dan mengharapkan tindakan-tindakan yang dilaksanakan pada masa sekarang akan memberi sumbangan untuk mencapai matlamat jangka panjang organisasi. Dan isu terakhir yang saya akan bentangkan iaitu komitmen guru-guru
dalam melaksanakan perubahan. Terdapat guru yang tidak dapat menerima secara terus perubahan yang dilaksanakan. Mereka menganggap setiap perubahan ini akan menambahkan beban tugasan mereka. Limitasi kajian ini ialah dicadangkan agar kajian lanjutan dilakukan untuk mengenal pasti secara mendalam pengaruh strategi pengurus perubahan terhadap organisasi sekolah. Kajian pada masa kini dan pada masa akan datang boleh dilaksanakan melalui kajian kuantitatif dengan populasi atau sampel yang lebih besar. Melihat hasil penyeliaan dan pemantauan terhadap proses perubahan berdasarkan langkah-langkah atau tahap perkembangan perubahan. Implikasi yang akan saya terangkan dari segi dasar ialah dasar transformasi sekolah 2025 iaitu TS25. Pengurus perubahan dapat mewujudkan iklim perubahan dalam sekolah untuk menghasilkan sekolah yang berkualiti. Peranan dalam setiap perubahan juga dapat dibuat untuk menghasilkan guru yang berkualiti dan pemantauan yang berterusan ke atas pencapaian sekolah untuk menghasilkan kemenjadian murid yang berterusan. Seterusnya, dari segi latihan, strategi pengurus perubahan ini sentiasa memberi ruang dan kemudahan bagi peningkatan pengetahuan seperti sentiasa membuat komuniti pembelajaran profesional kepada semua warga sekolah dengan lebih kerap dan teratur. Dari segi amalan, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Jambatan Pendidikan Negeri dan juga pejabat pendidikan daerah juga dapat mengenal pasti pengurusan yang terbaik dapat dilakukan berdasarkan perubahan yang dilakukan. Dengan hal yang demikian, pengurus perubahan akan sentiasa menjadi bahan rujukan bagi amalan terbaik yang dilakukan. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan kertas konsep ini, pengurus perubahan merupakan ejen perubahan yang memerlukan kecerdasan emosi, strategi yang mapan dan mantap, serta komitmen guru yang berterusan agar perubahan yang dilaksanakan memberi impak yang positif. Dengan itu, strategi perubahan dalam organisasi amat penting kerana perubahan yang dilaksanakan memerlukan tujuan dan objektif yang tepat. Seiring dengan ketetapan dari dasar, dilestarikan dengan latihan dan organisasi yang lebih sistematik.